Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Salam ceria. Alhamdulillah. Kita berjumpa lagi. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Mudah-mudahan selawat Rasulullah menambah rasa cinta dan rindu kita kepada baginda. Syukur kepada Allah dapat bertemu lagi di rancangan ataupun di program kuliah ringkas saya, untuk berkongsi-kongsi apa yang keperluan kita bersama, iaitu ilmu, panduan, pimpinan, nasihat. Kata Rasulullah dalam satu hadis, ad-dinun nasihah, agama itu adalah nasihat. Dekat dalam surah Al-Asr pun disebut watawasaw bil haqqi watawasaw bis sabr, berpesan-pesanlah ke arah kebenaran dan ke arah kesabaran. Jadi kita pesan-pesan lah. Kita manusia mudah lupa. Saya dan tuan-tuan semua, kita ulang-ulangkan pelajaran ataupun peringatan supaya dia melekat. Kalaulah yang dikatakan itu dari hati, insya-Allah sampai ke hati. Kita harap begitulah, apa yang kita katakan ini dari hati untuk diri saya sendiri mudah-mudahan, dan untuk tuan-tuan perempuan kalau ada faedah, kalau boleh dimanfaatkan. Hari ni, malam ni, apa kita nak cakap lagi masa masih ada lagi ni, kita cerita tentang masyarakat kita sekarang lah. Tuan-tuan dan perempuan negeri sekalian, cuba kita gambarkan kalau suatu bangsa lumrah berlaku seperti berikut. Kita tengok ahli politik bangsa tu menerima rasuah, berlaku politik wang. Kemudian ada klik-klik pula sesama sendiri. Bukan kata klik-klik itu berdasarkan parti, dalam parti yang sama pun ada klik. Bayangkan, yang bukan klik ditindas atau dibiarkan. Itu kita nak cerita masalah ahli politik. Kalau satu bangsa tu ahli politik dia atau pimpinan masyarakat lah berlaku macam itu, menerima rasuah. Sekarang dia orang panggil apa? Ada seorang bekas ketua polis kata, babi itu memang haram lah. Haram kan, babi mughalazah. Daging babi itu haram. Untuk babi sendiri seluruhannya haram. Tapi ada masa-masanya, kadang darurat harus jadi halal, boleh makan sekadarnya. Tapi rasuah ni dalam apa keadaan pun tetap haram. Tapi itulah yang disukai ramai orang, yang berlaku rasuah. Sampai orang hina-hina lah negara kita ni, di luar ni dijadikan bahan joke. Dulu dia kata rasuah tu bawah meja, kemudian di atas meja, kemudian dengan meja-meja sekali. Jadi kita pun malu lah kan, orang kata-kata kita. Berlaku pula politik wang, boleh, termasuklah rasuah tu kan. Dirasuahkan supaya menyokong. Malah berlaku, dia orang panggil ahli politik katak, dia melompat ikut bawa banyak bayaran. Walaupun dia dipilih oleh rakyat, tapi dia boleh melompat ke parti yang mana dia suka. Itu berlaku sekarang di tempat kita ni, negara kita yang tercinta ni. Ada klik-klik, bila-bila masa boleh berubah klik tu. Kalau yang bukan geng dia, bukan geng tindas, dibiarkan. Tuan-tuan, itu contoh kalau berlaku begitu. Ditambah pula ahli perniagaan memberi rasuah. Ahli perniagaan oleh kerana dia nak mendapatkan projek atau nak kekal dengan projek yang dah ada, dah dimulakan oleh parti sebelum tu, dia sanggup beri rasuah, dia ada duit. Menjadi lintah darat kepada masyarakat. Ahli perniagaan yang tak kira Muslim ke tak Muslim, tak takut Tuhan lah kan. Dia boleh bawa masuk duit, cuci duit, buka lah kedai sebesar-besar satu Malaysia,
Bukannya kerana nak buka kedai tu, kerana dia nak bawa barang. Dia beli dengan duit dia yang tak tahu dari mana sumbernya kat luar tu. Dia bawa barang, masuk kat kedai dia, jual jadi duit tunai. Duit tu dah dicuci dah. Dicuci dah jadi bersih. Kena faham tu kan. Dia boleh buat. Beri rasuah, jadi lintah darat kepada masyarakat, menyusahkan masyarakat dengan perniagaan dia yang menjerat-jerat masyarakat. Contoh kita nak buat ternakan ayam lah katakan. Kita tak ada anak ayam, kita beli dengan pembekal anak ayam. Sampai masanya dia nak jahanamkan perniagaan kita, dia kata anak ayam tak ada dah. Anak ayam sekarang tak ada, tak cukup. Dia tak nak jual lah tu. Kita dah buat reban, dah keluarkan modal lah macam-macam. Anak ayam tak ada, atau ayam ada, nanti kita beli makanan kat dia. Kita tak ada makanan ayam, beli kat dia, beli sampai masa dia kata makanan tak ada lah kali ni, sekarang dah habis lah. Ada macam makanan tu ada. Tengok ahli perniagaan macam-macam benda dia boleh buat. Kalau berlaku dalam masyarakat tadi, ahli politik dah macam tadi. Ahli perniagaan macam gini pula, dia beri rasuah, dia dapatkan projek, dia dapat dengan cara yang tak betul, jadi macam-macam lah berlaku. Jadi lintah darat kepada masyarakat. Barang-barang dia conquer, dia tentukan harga, atau barang murah, atau barang yang tak tepat dengan syarak, dijual tengah masyarakat. Kita orang Islam, negara kita negara Islam, tapi malangnya daging kita kartel daging haram yang kuasai bertahun-tahun kan. Biskut-biskut semua dibuat oleh bukan Islam. Orang Islam belajar di surau masjid apa semua tu tentang fardu kifayah, belajar. Lepas tu pergi kedai makan makanan orang bukan Islam buat. Dulu-dulu yang belajar di, maaf cakap lah di pondok, pengajian, kedai kat tepi-tepi pondok tu dikuasai oleh bukan Islam. Sediakan roti dan air sebagainya. Siap dia berterima kasih. Terima kasih apa lu punya kedai ada sini. Bolehlah kita minum kopi di sini. Makan roti, makan biskut. Orang tu masak guna apa kita tak ambil kira. Berlaku. Kita cerita ni bukan nak menuduh. Apa yang dah berlaku kat masyarakat. Akhirnya kita makan benda-benda yang syubhat kan? Yang haram. Membentuk masyarakat yang susah nak diubah lah. Jadi ahli perniagaan macam-macam hal berlaku tengah masyarakat. Kerana kita tak nak berniaga. Fikiran orang Melayu ni kan, dulu diasuh, dididik, yang dikatakan kerja tu jadi guru, pensyarah, arkitek, polis, tentera. Adalah beberapa jenis pekerjaan tu saya dikatakan kerja. Berniaga tu macam bukan kerja. Dululah kan. Sampai kalau orang tu kerja kerajaan, dia ni boleh jadi menantu. Tak kira kerja kerajaan tu pion dia ke, budak pejabat je. Tapi yang penting kerja makan gaji. Nanti ada pencen. Itu mentalitinya. Walhal Rasulullah kata 9/10 daripada rezeki dari perniagaan. Tak ramai yang terlibat. Dah jadi peniaga, jadi peniaga kapitalis pula kan. Jadi kalau ada ahli perniagaan yang macam ni tengah masyarakat, bagaimana keadaan masyarakat? Lagi-lagi memang tak ada kan. Perniagaan ni dipegang oleh bangsa lain. Masalah lah. Kemudian ada golongan yang lain, satu lagi golongan ahli-ahli ilmu sombong. Kalau ada dalam masyarakat tu, ahli ilmunya sombong. Dia rasa dia pandai, dia ada status, dia ada sijil, dia apa semua, dia sombong. Menggunakan ilmu ni untuk kekayaan dia. Untuk memang bukan untuk memberi manfaat kepada masyarakat dia. Dengan cara dia memang betul-betul mendidik, mengelahirkan pelapis-pelapis, memberi ilmu tu tak kira masa, memberi ilmu tu bukan yang rasmi saja. Yang penting bangsa dia menjadi bangsa yang berilmu. Bangsa dia berubah jadi bangsa yang tak tahu, jadi ilmu pengetahuan. Tak ada. Dia sombong dengan alam dia je, dia terikat dengan rasmi saja. Dibayar, dia ngajar. Tak dibayar, tak ajar. Dia gunakan ilmu tu betul-betul untuk cari duit, cari kekayaan.
Guru-guru tu memang kerja untuk duit kan. Kalau berlaku satu masyarakat yang macam itu kan, murid-murid belajar pun nak masa depan dunia je, bukan masa depan akhirat. Nak fikir dapat gaji, dapat sijil tu dapat kerja gaji besar, nanti nak beli rumah besar, nak beli kereta besar, nak cakap besar. Niat dia dah macam gitu dah. Kononnya nak mak bapak pun didik anak macam itu. Nanti kalau kau dapat gaji besar, kau bantu. Dia tak kaitkan dengan Allah. Yang akan bantu dia tu Allah, yang akan bagi dia rezeki tu Allah. Anak dia pun rezeki akan Allah bagi. Dia tak fikir yang tu. Dia fikir anak dia dapat gaji besar, nanti dia senang hidup. Pada dia senang tu takat kat dunia lah. Ketika dia dah tua tu ada orang tengok dia. Itulah yang dia fikirkan. Banyak dia kan masyarakat macam itu. Kemudian pihak keselamatan pula ibarat pagar. Bukan pagar ni, dalam bahasa lama tu pegar. Tapi oleh kerana tulisan Jawi pagar, orang ingat pagar. Ibarat pagar makan padi. Bukan pagar mana makan padi. Pegar, burung pegar kan, ataupun ayam pegar tu memang makan padi. Kita jadikan dia menjaga padi buat apa kan. Jadi pihak keselamatan pun ibarat pegar makan padi. Apa nak jadikan masyarakat tu kan. Ahli politik dah kita cakap tadi macam-macam kan tentang ni ke. Lepas tu di kalangan ahli perniagaan pula macam gitu. Lepas tu ahli-ahli ilmu pula macam gini kan. Sombongnya dengan gunakan ilmu untuk kekayaan dia. Guru-guru pun macam gitulah, bekerja untuk gaji. Murid-murid pun belajar bukanlah untuk akhirat, untuk dia pandai, untuk dia beramal, untuk menjadi orang bertakwa, berkhidmat kepada masyarakat. Tak, dia fikir belajar ujung dia nak dapat apa habuan dia. Tambah lagi pihak keselamatan yang tak mana. Kita baru dapat berita kan, orang yang bertanggungjawab tentang rasuah, mereka pun terlibat dengan rasuah kan, terlibat dengan duit hilang lah kan, terlibat dengan senjata api, dadah sebagainya. Kita pun tak tahulah, masih lagi dalam siasatan dan sebagainya, tapi dah tertangkap lah. Jadi kita nak harap macam mana lagi kan. Kalau pihak yang kita berharap tentulah pemimpin pula dengan keadaan yang macam itu. Guru-guru macam itu, orang alim macam ni, orang ada ilmu macam ni, ahli perniagaan atau orang kaya macam ni perangai dia. Jadi kat mana kita nak pergi? Inilah watak akhir zaman. Kita kena faham ini watak akhir zaman yang kita kena rasakan di hati kita, cemas, bimbang. Kita harap Tuhan selamatkan kita. Kita harap Allah beri kesedaran kepada semua peringkat masyarakat ni yang kita dalam kemurkaan Allah. Kerana salah kita meletakkan nikmat-nikmat Allah tu bukan pada tempatnya. Kita salah gunakan kuasa, dapat kuasa salah gunakan. Kita bergaduh je tentang kuasa, berebut tentang kuasa, rakyat kita biarkan. Yang ni cerita kata zaman dia dulu cabutan nombor judi 4 ekor kurang. Zaman sekarang bertambah. Apalah kamu ni masuk jadi kerajaan, judi makin bertambah. Zaman kami judi kurang. Sedangkan yang dia cerita tu benda yang haram, yang judi tambah ke kurang ke tetaplah haram. Kenapa tak nak cerita tentang masyarakat, iman, Islam, pendidikan pada masyarakat? Masyarakat dah bunuh diri dah sekarang. Tak ada iman yang kuat di hatinya, tak ada pendidikan yang kuat di hatinya, tak tahan dengan ujian, kecewa, putus asa, bunuh diri. Itu kita tak bincangkan. Kita sibuk tentang engkau benarkan judi banyak mana, aku benarkan judi banyak mana. Tengok ahli politik, haranya masing-masing nak negakkan benang basah. Yang ni tak setuju pula, kata kami tak dapat kajian penuh. Macam mana nak buat? Nak buat apa lagi? Nak buat macam mana? Bagilah kajian penuh. Yang kajian macam gini pun tak boleh buat kan, betapa lagi kalau penuh. Begitulah, kita tak mengata tapi dah mengata dah pun. Maksudnya kita nak ceritakan sekarang ni semua kita kena insaf. Kita ada macam-macam. Kita ada ilmu, kita ada kuasa, kita diberi kedudukan untuk menjaga keselamatan dan sebagainya, tapi kita telah sia-siakan. Begitulah kita sia-siakan negara ni selama 64 tahun ni. Kita tak betul-betul membela bangsa kita sendiri. Allah boleh buat macam-macam pada kita. Kita harap kita kembalilah kepada Allah untuk kita selamatkan diri kita dulu kan, untuk bawa kepada Tuhan. Keluarga kita dulu bawa kepada Tuhan. Kemudian masyarakat kita, orang di bawah kita. InsyaAllah kalau semua pihak betul-betul bersungguh-sungguh, kita bertaubat, kita betul-betul bawa kepada Tuhan,
Allah akan berikan sesuatu pada kita. Allah akan jayakan masyarakat kita, Allah menjayakan negara kita, insya-Allah. Tapi sama-samalah kita seia sekata. Tak bolehlah kita menuding jari pada orang lain dan sebagainya. Kita nak sama-sama rasa bersalah, sama-sama bertaubat, sama-sama kita baiki diri. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Selamatkanlah diri kamu dan ahli keluarga kamu dari bakaran api neraka. Wa bihi wallahu alam. Minta maaf terpanjang. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum.